Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak yang disayangi Allah, semoga anak-anak telah bersedia untuk belajar pada hari ini. Ingat, Ustazah berpesan, sebelum nak belajar, pastikan ambil wuduk dulu. Kenapa? Supaya pelajaran tu berkat. Hari ni kita belajar, kita boleh ingat sampai ke hari tua kita. Masya Allah. Tak apalah susah-susah dulu. Okey, baiklah kita teruskan saja dengan pelajaran kita. Tajwid. Bab qalah. Bab qalah. Setelah kita belajar, setelah kita selesai belajar bab qalah, apa yang mesti murid dapat? Apa yang mesti murid dapat? Murid boleh menyebut dia punya pengertian, ya. Bila sebut pengertian, nak tak nak murid-murid kena hafal. Jadi macam mana cara dia? Kena rajin lah, ya. InsyaAllah Ustazah yakin anak-anak memang rajin dan bersungguh-sungguh. Apa bukti? Bila tugasan dihantar pada Ustazah. Itu bukti yang Ustazah percaya. Memang murid-murid mampu untuk menghafal. Masya Allah. Seterusnya, setelah selesai kita belajar bab ni, murid-murid kena tahu dia punya huruf dia. Kena tahu apa? Huruf dia. Huruf dia ada 5. Yang kita kena tahu apa dia? Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu huruf-huruf dia yang mesti anak-anak hafal. Sebab tu saya pesan tadi kan, ambil wuduk, insya-Allah ingat sampai ketua pelajaran ni. Masya Allah. Seterusnya apa lagi anak-anak kena tahu? Bahagian dia. Bahagian qalqalah ni. Bahagian dia terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian dia berapa terbahagi? Kepada 3 bahagian. Satu dia panggil qalqalah sughra. Kedua, qalqalah kubra. Ketiga dipanggil apa? Qalqalah akbar. Bahagian dia terbagi pada berapa? 3 yang kita akan belajar. Pertama dipanggil apa? Qalqalah sughra. Kedua, kubra. Ketiga, akbar. Macam mana kita nak ingat? Kalau sughra sederhana, bunyi ketika menyebut. Kubra kuat. Bunyi huruf yang kita nak sebut tu kuat. Kalau akbar lebih kuat daripada kubra yang kita akan belajar. InsyaAllah. Seterusnya kita akan belajar, kita akan kena dapatlah setelah belajar pengertian dia. Bila sebut pengertian, memang tak boleh nak lari. Bukan tak boleh nak lari, mesti menghafal. Maksud Ustazah kena hafal pengertian dia. Kita akan hafal apa pengertian qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Dia punya pengertian ni 3-3 anak-anak kena hafal. Kena rajin. Okey, seterusnya setelah kita habis belajar bab ni, kita tahu kaedah. Apa tu kaedah? Cara. Cara nak menyebut. Cara dia nak menyebut. Yang ini suara kita yang sederhana. Bila kita nak sebut huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Bunyi dia tu sederhana saja. Kalau kubra, suara dia melantun tu kuat. Akbar lebih kuat. Lebih kuat. Macam mana kita nak kenal tanda dia? Yang ini kan huruf qaf, ta, ba, jim, dal ni berada di tengah-tengah. Ni kita nak ingat. Beza dia. Kalau ni kubra ni huruf qaf, ta, ba, jim, dal tu berada di akhir ayat. Di akhir
ayat nanti kita belajar. Yang ini pun di akhir ayat juga, di akhir ayat juga, tetapi beza dia yang ini ada syaddah, sabdu. Jadi senang nak ingat, ini hurufnya di akhir ada sabdu, yang ni hurufnya di akhir juga huruf qalqalah, yang ini hurufnya berada di tengah-tengah. Kita akan belajar nanti, ya. Okey, seterusnya apa dia lagi? Boleh bacalah, boleh baca, boleh sebut dengan tahu dia punya beza, mana yang sederhana, mana yang kuat, mana yang lebih kuat. Kita boleh sebut dengan tepatlah, dengan betul, Masya Allah. Jadi selesai belajar ni, inilah ke-6 ni murid kena kuasai. Baiklah, seterusnya kita tengok terus pengertian. Nak tak nak kena hafal, kena cari jalan untuk hafal. Cara mana? Ini yang disarankan, baca jangan sekali. Tak dapat baca sekali, tak hafal, tak lancar baca sekali, baca sampai lancar. Maksudnya beberapa kalilah sehingga lancar. Okey, apa tengok, tengok pengertian qalqalah pada bahasa. Pengertian qalqalah pada bahasa artinya apa? Ditekan. Nak sebut huruf tu maksudnya bergetar. Bergetar bila kita sebut huruf qalqalah tu, ya. Bergerak. Bila kita sebut huruf qalqalah tu, bergerak. Melantun. Contoh, melantun. Bilhaq. Nampak tu maksud melantun tu, Okey, itu pada bahasa ni senang nak ingat, Kena baca banyak kali, InsyaAllah dapat. Tengok pula pada istilah bunyi lantunan yang kuat dengan daripada makhraj ekoran bacaan huruf bertanda sukun, maka makhrajnya ditekan terlalu kuat dan dilepaskan. Kita sebut huruf tu, sebut huruf apa? Huruf qalqalah tu, ditekan. Ditekan ni, ditahan bila sebut tu. Ditekan, ditahan sebut huruf tu. Ditekan terlalu kuat, tekan, tahan, lepas tu dilepaskan. Bilhaq. Itu maksud dia, ya. Okey. Seterusnya, dah hafal pengertian, anak-anak kena hafal pula dia punya huruf. Tengok apa huruf qalqalah. Berapa huruf qalqalah? 5. Berapa? 5. Apa dia? Qaf, ta, ba, jim, dal. Ulang-ulangkanlah, ya. Ulangkan. Dapatlah tu. Okey, seterusnya tengok huruf qalqalah. Inilah dia tadi, ni. Kena hafalkan, qaf, ta, ba, jim, dal. Dia jadikan ayat untuk ingat qutbu jadid. Tengok, kita ingatkan dia punya huruf. Anak-anak kena tahu pula. Seterusnya, bahagian qalqalah. Pengertian dah ingat, huruf dah ingat. Ketiga, bahagian qalqalah. Bahagian qalqalah. Kena ingat, bahagian qalqalah ada berapa? Ada 3. Berapa? Ada 3. Berapa? 3. Bagus. Pertama, sebut sama-sama. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra.
Jaga nanti nak hantar suara kan. Qalqalah sughra. Kedua, qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kubra. Ketiga, qalqalah akbar. 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 Jadi anak-anak, berapa bahagian qalqalah? Masya Allah, bagus. 3. Sebutkan. Ustazah dengar. Sughra, bagus. Sughra, bagus. Lagi? Kubra, bagus. Kubra, bagus. Sebut yang ketiga. Akbar, bagus. Akbar, bagus. Masya Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat pelajaran. Jadi kena bersungguh-sungguh. Siapa yang kena bersungguh-sungguh? Muridlah yang kena bersungguh-sungguh. Sebab dia nak jawab peperiksaan, ya. Dia nak guna sampai hari tua. Sebab nak mengaji, sebab nak sembahyang. Okey, bagus. Sekarang kita syarahkan pula, kita belajar pula apa dia qalqalah sughra. Ni kena ingat dia punya pengertian ni, ya. Apa dia qalqalah sughra? Apabila huruf-huruf qalqalah berbaris sukun asal yang berada di tengah kalimah. Ni contoh di kat bawah ni. Ni maksud dia, nampak ni? Ni yang bawah ni. Di tengah kalimah. Yang merah-merah ni adalah huruf qalqalah. Itu maksud dia, ya. Berbaris sukun. Ni nampak ni? Ni baris sukun ni, baris mati ni kat merah ni. Berbaris sukun. Asal yang berada di tengah kalimah. Jadi kena kasih ingatlah tu, ya. Tengok kan dia punya apa? Dia punya huruf, kedudukan huruf. Bila kamu ingat kedudukan huruf, murid-murid boleh tahu dia punya hukum. Nampak ni di tengah-tengah. Jadi bila dia kedudukan huruf qalqalah ni di tengah-tengah, maknanya dia qalqalah sughra. Okey. Tengok pula kaedah. Kaedah cara nak baca. Kaedah cara nak baca qalqalah sughra tu. Cara dia, kaedah dia. Hendaklah dibaca qalqalahnya secara sederhana. Qalqalah sughra dibaca bunyi dia tu kan, kamu nak sebut huruf qalqalah tu, bunyinya secara sederhana. Kaedah bacaan qalqalah sughra ni contoh dia. Aqtarib at'amahum dhabhan naj'al adraka. Ni kalimah dia, ya. Kalimah huruf dekat sini. Apa lagi? Tengok contoh ayat lagi, ya. Ni contoh ayat dia aqtarib. Sama ni tadi, kat sini potongan ayat daripada sini, ya. At'amahum dhabha naj'al adraka. Jadi kamu kena mengecam, kamu kena ingat, nak kenal
Qalqalah sughra, huruf qalqalah tu nampak ni berada di tengah. Perkataan ni namanya kataan huruf dia, kedudukan dia ni dekat tengah. Jadi bacaan dia kena disebut bunyi huruf tu dengan cara sederhana bunyi dia. Cara dia sederhana. Masya Allah. Jadi kena kasih ingat bab qalqalah ni apa yang kena kasih ingat? Dia punya pengertian dia pada bahasa dan pada istilah. Lagi apa yang kena diingat dalam bab ni? Huruf dia ada berapa? Ada 5. Apa dia? Qaf, ta, ba, jim, dan kena kasih ingat. Ketiga, apa yang kena kasih ingat? Bahagian. Bahagian qalqalah ada berapa? Bagus. Ada berapa? 3. Apa dia? Okey, bagus. Ustazah dengar kamu jawab. Qalqalah sughra. Lagi? Kubra. Bagus. Lagi? Akbar. Bagus. Masya Allah. Jadi, kasih ingat pelajaran. Macam mana nak ingat? Jangan baca sekali. Apa dia? Jangan baca sekali. Lagi apa lagi? Kasih hafal. Apa dia? Kasih hafal. Kenapa? Nak guna sampai akhir hayat kita. Sebab melibatkan bab solat. Masya Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.